sakan apa no? Adios sakan. Fix lah. Okay, baik. Kita lebih kurang dalam 30 minit lagi bersama dengan rakan-rakan di UMK. InsyaAllah rasanya hilang stres kot. Banyak sangat spin tadi. Dalam banyak-banyak nama aku pun tak ada. Bukan main lama aku duduk sembang sini, nama aku tak ada. Apa ni? Sama saya. Tak ada juga. Kami kerabat. Aduh, isi-isi tak betul macam kita ni, macam ni lah ni. Kan? Akan famous je, tapi tak betul lah. Tak apa, rezeki masing-masing. Tak apa. Okay, baik. Kita sambung. Sekejap, saya buka slide. Okay, nampak slide? Nampak slide saya? Apa yang terpampang kat slide saya? Tolong. Nampak. Nampak apa? Kesimpulan. Baik. Kita nak simpul sebab sebenarnya ada slide tu banyak di sebelumnya, tapi kita percepatkan. Daripada keseluruhan kita punya perbincangan, perkongsian yang melibatkan pengurusan stres, saya tak banyak bincang bagaimana nak kenali stres, tak banyak. Saya ambil pengenalan sikit-sikit saja. Kemudian saya lebih kepada bagaimana kita nak cari jalan keluar daripada kita berhadapan dengan stres. Yang pertama, saya recap balik. Yang pertama, dengan cara kita nak kena kenal pasti. Kenal dulu diri kita ni siapa, baik buruk kita. Kita nak kenal kelemahan kita. Kita nak kena ambil tahu apa kelebihan kita. Kalaulah kita sedar-sedar rupa-rupanya tidak ada pun kelebihan dalam diri kita ni, maka kita nak kena cipta, nak kena reka apa yang wajar dan tidak wajar untuk kita bangunkan diri kita. Sebab mereka yang tidak mengenali diri mereka, mereka akan berhadapan dengan situasi yang tertekan. Dia tak kenal pun diri dia siapa. Macam mana dia nak kendalikan diri sendiri sekiranya diri sendiri pun dia pun tak kenal? Contoh, dalam keadaan kita sibuk dengan kerja rutin harian kita lah, sebagai pelajar. Jadi bila datang dalam tempoh pembelajaran secara atas salian tadi, kita mulalah bersambil-sambil nak buat kerja sekolah yang lain. Sebenarnya itu tak elok. Kuasa untuk mengenal pasti diri kita apabila kita nak tahu kita ni kena tak okey. Kita tahu kita fokus tak fokus. Kita nak tahu kita okey ke tak okey. Kita sedar tidak kita fokus ada tak. Kalau kita sedar dalam keadaan kita sedang berbincang, kita sedang berdiskusi, maka kita dalam keadaan yang okey lah tu. Tapi jika kita tak sedar yang kita dalam keadaan berdiskusi, sembang dalam kelas dan sebagainya, maka percaya dan yakin kita dalam keadaan tak okey. Sebab kondisi diri kita tak duduk dalam suasana, dalam environment. Ya. Sebab tu kita boleh tidur dan sebagainya. Baik. Apabila kita kenal diri kita, kemudian kita pergi ke langkah seterusnya, kita nak kena bina, kita nak kena faham, kita nak kena tanam, kita nak kena cipta apa yang kita nak, apa yang kita nak jadi, apa yang kita mahu, supaya kita boleh buat tindakan yang betul. Hari ini manusia stres sebab dia hanya fokus pada tindakan tanpa dia faham apa yang dia nak sebenarnya. Saya bagi contoh. Saya ada sekeping tanah. Ini saya conteng, saya buat sini lah senang supaya awak nampak. Tengok saya punya slide. Kenapa background hitam? Sebab mata manusia
manusia tertumpu kepada cahaya. Kalau kita buat putih, kita akan menumpukan sepenuhnya jadi matang jadi penat. Itu dalam ideal. Kita buat contoh, saya buat contoh. Di sini ada 2 keping tanah yang sama saiznya. Ni boleh tengok. Kemudian sekeping tanah yang tadi saya masukkan saya buat tanaman lah. Saya menanam ni yang A, saya menanam 4 jenis tanaman yang berbeza. Kemudian di tanah yang kedua saya tanam 1 tanaman saja. Okey. Ni kotak A, yang ni kotak B. Okay. Saya tanam, saya ni adalah pakar lada tanam cili. Jadi dalam keadaan saya tanam cili, saya buat tata tanah yang pertama ni, saya tanam cili. Dalam keadaan yang sama, saya mengambil peluang untuk tanam benda lain juga. Iaitu saya tanam bendi. Sawi. Berbanding dengan yang ni saya tanya cili. Saya nak tanya, dalam kedua-dua situasi tadi, di petak A saya tanam 4 cili, tanam 4 jenis tanaman cili, bendi, terung, sawi. Kemudian yang petak yang satu lagi yang B saya tanam cili. Yang mana wajar dan tidak wajar untuk saya buat keputusan dan kenapa? Boleh siapa share? Sebagai seorang entrepreneur. Ya, sir. Bagi saya sangat wajar kalau tanam di yang bahagian A. Ada cili, bendi, terung dan sawi berbanding dengan B sebab pelanggan akan macam-macam jenis kan, dia tahap permintaan dia macam permintaan dia terhadap sesuatu. Maknanya kalau kita berbagai jenis, kalau pelanggan A contohnya dia nak cili, kita ada cili. Kalau pelanggan B dia nak bendi, ada bendi. Kalau kita buat yang B, kita terhad pada satu produk saja. Macam tu pendapat saya. Terima kasih. Pandangan yang lain? Jom, yang lain? Saya pun sependapat macam Wani. Okay. Hujah yang sama. Yang lain? Kalau saya B. B sebab? Kita kena tetapkan satu matlamat. Okey. Yang lain? Ada?
kongsikan. Sama ada di petak tanah A atau di petak tanah B, ia bergantung kepada kawalan diri masing-masing. Saya mempunyai kepakaran menanam cili. Saya bagi tahu awal tadi, saya adalah seorang yang pakar tanam cili. Jadi kalaulah di kapasiti saya, untungnya kalau kita buat hanya berfokus kepada cili sahaja. Sebab apa? Sebab based on kepakaran, based on kita boleh keluarkan banyak dia punya keluaran berbanding dengan petak A, tanah yang sama besar, cuma tanaman yang berbeza. Mungkin kalau saya buat di tanah A, saya boleh buat dengan tanah A, tetapi mungkin boleh menyebabkan saya kena keluar modal yang banyak. Yang pertama, benih yang berbeza. Yang kedua, cara penjagaan juga berbeza, tak sama. Kalau sawi, dia kena tutup di peringkat awal, yang lain tak tutup. Kalau sawi juga, sawi tak perlukan banyak air berbanding yang lain perlukan banyak air. Kalau terung dengan bendi, penjagaan dia cukup berbeza. Jadi, kerumitan ataupun modal itu jadi besar. Tapi kalau untuk dalam komuniti yang kecil, sesuailah sebagaimana yang Wani sebut tadi, permintaan ni cukup berbeza. Tak semua orang nak makan cili, kan? Tak semua orang nak makan cili. Semua orang ada nak makan bendi, ada nak makan cili, ada nak makan sawi dan sebagainya. Untuk komuniti yang kecil, bersesuaianlah dengan apa yang dicadangkan oleh Wani dan juga disokong oleh Rabi'atul. Tetapi apabila untuk melihat lebih jauh daripada itu, maka seeloknya kita hanya berfokuskan kepada satu dengan menumpukan kepada apa yang kita pakar, apa yang kita kuasai. Contohnya, kalau kita tengok rakan-rakan entrepreneur yang lain, kalaulah mereka ni berkepakaran dalam bisnes produk, maka dia akan perbanyakkan bisnes produk. Produk tu mungkin pelbagai lah, cumanya sektor perkhidmatan tu adalah bisnes kepada produk. Macam kita, kalau kita ada yang boleh bercakap motivator, kita hanya fokus pada motivator, lebih kepada bagaimana pembinaan. Contoh kita ni pakar dalam bab team building contoh. Jadi kita fokus pada team building sehinggalah orang kenal kita. Bukan tak boleh untuk kita ambil yang A, boleh ambil yang A, cuma kita tak akan dapat satu keupayaan yang menyeluruh. Kita hanya boleh dalam kapasiti yang kecil. Sebab ingatlah, tanah kita adalah tanah yang sama besar. Cuma kita yang nak mengendalikan dalam keadaan bagaimana kita nak low cost, high impact. Kos yang rendah, pastinya kos itu akan berjalan dalam satu bil saja, tak banyak-banyak. Kalau cili, proses dia lain, bendi, penjagaan dia lain. Barangkali kita nak kena ambil upah orang lain, kan? Kalau cili, satu jenis saja. Ini adalah proses yang mudah supaya kita tak berhadapan dengan stres yang banyak. Melainkan kalau kita dah agak cekap, agak cekap, keupayaan kita okey, maka kita akan produce yang macam ni. Kita akan produce yang macam ni. Ni apabila kita cekap. Tapi still lagi benda yang sama. Contoh saya sebut, kalau satu musim kita boleh tanam cili lebih kurang dalam 3 bulan. 3 bulan untuk satu produktiviti cili. Tapi kita nak pastikan kita punya produk ini berjalan setiap tahun, sepanjang tahun. Jadi kita akan produkkan cili satu bulan, 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan seterusnya, kemudian 3 bulan seterusnya, kemudian 3 bulan seterusnya.
maka produktiviti kita akan berjalan sepanjang setahun. Berbanding dengan yang ni. Kan? Ni lebih kepada bagaimana kita nak strategi kan kita punya survival. Kita nak dapatkan duit. Tapi duit kita, contohlah kalau kita buat seketul, kita bolehlah contohnya kita bolehlah satu musim tu 3 bulan tu kita dapat 100,000. Contoh 100,000. Tapi 100,000 itu kita hanya boleh makan untuk satu musim sahaja. Sedangkan why not kalau yang boleh kita rotate, kita akan rotate je. Dalam masa yang sama produktiviti tu boleh berjalan sepanjang masa. Sebab satu-satu proses penanaman tanaman, contoh saya bagi, kalaulah kita dah habis tanam 3 bulan, selalunya tanah akan ambil masa untuk pulih balik sebelum ditanam yang seterusnya. Tanah dia ada vitamin dia, ni orang-orang yang daripada jeli dia ada reti lah. Yang saya tak andai sangat dalam bab tu. Cumanya bila jinak seterus-terus ni kita boleh segi sebanyak maklumat daripada mereka. Kan? Melainkan kalau petegasi bolehlah banyaklah teknologi yang terkini. Cumanya saya ambil satu perumpamaan yang mudah untuk kita memberi tumpuan kepada apa yang kita nak. Contoh kalau kita jual tudung, jual je lah tudung. 8 tahun, 10 tahun. Akhir sekali kita jadi founder tudung. Kalau ada rakan-rakan kami yang founder tudung pun ada Kaisar Craft tak silap nak. Tersilap saya Kaisar Craft tak silap. Student daripada Jeli. Bukan. Student daripada Hospitality. Jadi founder kepada tudung. Kaisar Craft, nama dia Kaisar. Kan dia buat Kaisar Scarf, tahu nama apa tau? Ingat kan. Jadi banyak produk-produk yang telah dikeluarkan oleh alumni. Cumanya sebelum daripada mereka buat macam tu, fokus tu kena penting lah. Kan? Okay. Saya pergi pada sikit masa. Yang pertama, kejayaan perlu dicipta. Kita tak boleh tunggu kejayaan datang menggolek. Tak dapat tidak, kita nak kena cipta. Stres adalah satu permainan dalam hidup. Kita kadang-kadang kita memang kena hadap stres, ataupun kadang-kadang kita nak lari memang tak boleh lari. Sama ada stres itu baik atau stres tidak baik, cuma bagaimana kita nak kendalikan stres. Saya cakap cepat sikit, kalau laju sangat tolong slow kan. Sama ada saya bercakap terlalu laju ataupun tuan-tuan terlalu slow. Dua tu je lah. Kan? Dulu pensyarah, dulu ada pensyarah FTKW. I'm fast or you slow. Dia kata wah jauh pensyarah ni geram tumbuh. Dia cakap laju sangat. Baik, kejayaan perlu dicipta, tak boleh datang bergolek. Jangan harap datang bergolek. Kemudian kita nak kena buka minda kita. Berhadapan dalam kerangka yang besar, kita nak kena tengok dalam sudut pandang yang besar. Kita ada big picture. Macam mana nak dapat big picture? Kita nak kena faham dan kuasai apa yang kita nak. Faham dan kuasai apa yang kita nak. Bagi orang nak berjalan, kita tak boleh nak tunggu orang main jelaskan kita. Nak tunjuk macam mana matlamat kita, orang tolong reka, tak boleh. Kita sendiri yang faham, kita nak ke mana, kita nak kena susun. Buka minda kita untuk melihat dalam kerangka yang lagi besar. Kalau tak, masalah boleh. Kemudian tajamkan pengetahuan. Mereka yang stres, bagaimana yang saya selalu sebut, mereka yang selalu stres adalah mereka yang merasakan diri mereka serba kekurangan. Yalah, ilmu pasal tudung tak ada. Nak pakai tudung tak kena dengan toner. Saya ni kulit gelap, tiba-tiba pakai kulit tudung yang cerah. Jadi, bodoh lah. Contoh lagu tu lah. Kalau kulit cerah tak apalah pakai tudung gelap, tudung cerah pun tak ada masalah. Tapi bila kita yang berkulit gelap macam saya ni, dah berjambang, berbulu lagi. Nak pakai tudung yang macam light-light sikit. Memang dia akan jadi tenggelam lah. Jadi tak timbul lah muka dia, timbul lah tudung dia. Jadi dia nak peraga muka dia kan, nak peraga tudung dia. Kan? Kena
tajamkan kepengetahuan supaya kita boleh bertindak dalam keadaan yang betul dan tepat. Ya. Seterusnya, melihat anak-anak berani untuk melangkah. Hari ni Aina Afika dah buat kek untuk diri dia lah. Kadang-kadang adik-beradik dia makan. Kena belajar dan berani bagaimana untuk develop kek keluar daripada rumah. Kalau kita belajar hari ni, kalau kita sedang belajar hari ni, dalam keadaan selalunya kita akan mengantuk, dalam keadaan kita selalunya tunggu, boring, bosan dan sebagainya, cubalah buat air. Kadang-kadang kita tak fikir pun, kan, takut sangat kita sebab dalam kelas tak boleh minum air. Tapi bila online learning ni dalam keadaan yang cukup membosankan, kita nak kena cari alternatif. Kena beranilah nak kena buat. Cuma janganlah tunjuk pita ayam makan KFC depan kawan-kawan. Dan tak bercara boleh bagi makan sungguh. Orang ni makan. Oh, sedap. Tu pun ajar nama dia. Jangan je lagu tu. Tapi nak kena berani untuk membuat sesuatu keputusan atau tindakan. Waktu kita muda, umur 21, 22 ni, buatlah salah. Buatlah salah. Saya kata buatlah salah banyak-banyak. Dalam umur muda ni. Sebab, kalau kita, manusia ni, selagi mana tak jumpa salah, selagi itulah kita tidak akan belajar. Aina buat kek sedap macam hari ni, berapa kali proses dia ulang. Sebelum ni terbakarlah, hangitlah, coklat pahitlah, kek meletuplah, awan panas. Dah, coklat cair meleleh lah. Nipis, kek tebal, gula manis sangat. Berapa kali? Akhir sekali jadilah kek yang sedap macam hari ni. Tu pun orang komen lagi. Jadi, kalaulah kita nak bentuk satu kejayaan, nak kena berani buat kesilapan. Tapi kesilapan tu nak kena cerdik lah. Bukan dia kata buat tak cerdik. Terusnya, kembangkan potensi diri. Nak kena kembangkan potensi. Kalau kita nak, saya panggil orang lain pula sini. Nama lain naik. Bagus. Wait. Anis Akilah. Mana Anis Akilah? Nampak macam video tu buka. Mana Anis Akilah? Saya, sir. Ada. Mana muka? Tak ada muka ni. Tak ada muka. Okey, ada pun. Oh, gelap orangnya. Oh, lighting, Lighting, sir. lighting lah. Baik. Lighting. Lighting. Suluh muka. Baik, Anis. Sir. Kena kembangkan potensi diri, Anis. Anis punya potensi sekarang ni, apa yang Anis mahir? Sudah dia bincang kawan dia, tanya aku ni, apa dia? Aku punya perkembangan. Aku ni mahir apa? Tanya kawan dia. Sudah lah. Saya suka makan, sir. Apa? Saya suka makan, sir. Suka makan. Sama dengan saya. Saya suka makan. Tapi itu bukan potensi. Itu menjahanamkan diri nama dia. Kan? Suka makan janganlah. Suka makan. Saya suka makan juga. Apa talent yang Anis ada? Saya suka bernyanyi. Nyanyi. Ya. Menyanyi Okay. Dia nyanyi, sir. Dia nyanyi. Tak apa. Jangan nanti dia popular lebih pada saya pula. Kan? Ni waktu saya untuk popular. Kalau dia menyanyi, hilang kepopularan saya ni. Saya pun menyanyi juga dulu dekat UMK, jangan bimbang. Dia sama. Tak tahu gambar saya ada lagi tak dekat studio. Kalau ada boleh tengok. Studio kebudayaan. Kan, dekat dengan klinik kan, sebelah dengan surau. Dalam perjalanan tangga tu, kalau sebelum ni ada gambar saya. Pada ni saya tak tahu. Kan, adalah gambar saya dalam tu. Ismat sebagai kenangan. Orang jejaka paling handsome dalam UMK. Pada ketika tu lah, sekarang ni dah tua tuan-tuan. Rambut pun dah tak ada, gigi pun luruh, muka pun dah berjambang, bulu hitam gelap. Jadi sebagai penyanyi yang baik, Anis, sebagai penyanyi yang baik,
Anis nak bina kerjaya dengan menyanyi ni ke mana? Pergi kelas vokal semua tu untuk tingkatkan potensi menyanyi. Nanti nak jadi penyanyi Tak lah. Tak. Oh, tak. Macam mana nak jadi? Macam nak jadi apa? Sudah saya dah tak aku salah jawab tadi. Maulah. Aduh. Cari apa kita punya talent. Cari dan gila. Kalau kita tak jumpa, tanya kawan-kawan kita. Aku ni sebenarnya suka apa Kena tanya. Kita nak kena cari. Sebab kalau kita tak cari, kalau kita tak tanya, jadi masalah. Jangan kita sangkakan hobi itu adalah potensi kita. Tak, hobi saya pengumpul stamp. Mengumpul stamp. Mengumpul stamp nak pergi kerja apa lah ni? Nak di museum. Adaklah, tu hobi. Jangan kita katakan hobi itu sebagai potensi. Potensi saya ni adalah boleh bercakap. Contoh. Cuma kelemahan saya adalah gagap. Saya gagap tau. Kalau tuan-tuan perasan, saya gagap. Cuma kita nak kawal lah gagap ni kadang-kadang kita sebelum setengah jam nak tutup ni kita nak tampal pipi, tampal kepala, tumbuk perut. Sebab saya ni gagap, seorang yang gagap. Tapi alhamdulillah lah walaupun gagap. Bolehlah takkan nak menulis tu banyak-banyak. Gila potensi. Jadi saya cabar diri saya untuk saya gilap saya punya potensi bercakap. Sebab saya suka bercakap walaupun saya gagap. Dan kadang-kadang lidah saya adalah satu ketika yang kalau tuan-tuan perasan lah, sebanyak saya punya kongsian ni kadang-kadang ada. Tapi saya nak kena berhadapan dengan kelemahan saya dalam keadaan saya nak kena kembangkan saya punya potensi. Saya boleh bercakap, saya ada knowledge, saya suka membaca, dan saya boleh berhadapan dengan orang ramai, tetapi kelemahan saya adalah gagap dan saya punya penyusunan tak tersusun. Jadi macam mana saya nak kendalikan? Saya nak kena kembangkan, kena belajar bercakap, belajar untuk bernafas. Pernafasan kita juga penting, kan? Kadang-kadang kalau kita terlalu laju, kita akan jadi masalah. Itu kaedah-kaedah yang masing-masing lah yang dibuat dalam. Sebab tu saya boleh berhadapan dengan, saya banyak bagi talk dengan Kementerian Kesihatan, saya pernah bagi talk dialog strategik mahasiswa di Kelantan, pernah di UMK beberapa kali jemputan dalam forum banyak. Jadi walaupun kelemahan saya seorang yang gagap dan tak tersusun, tapi akhirnya saya boleh berhadapan walaupun dalam kekurangan saya. Sebab apa? Sebab kita kena diri kita, kena kekurangan, kena kelemahan, akhir sekali kita nak kena berani dan seterusnya kembangkan kita punya potensi. Baik, seterusnya kena rancang kehidupan. Hidup nak kena rancang, tak rancang tak boleh jadi orang. Nak jadi orang nak kena rancang hidup. Ya? Hari ni umur 21, target nikah bila? 25 contoh. Jadi 2 tahun sebelum 25 nak kena cari-carilah calon. Kalau kita cari hari ni nanti kita sibuk sangat sebabnya nak nikah lama lagi. Contoh, hari ni kita nak jadi orang yang berjaya. Apa perancangan hidup kita? Hari ni kita nak buat apa? Kita nak kena rancang bagi elok. Kemudian, bila bakat kita sebagaimana yang tadi kena sebut, kita punya kebolehan kita apa dia? Kita nak kena hilap bagi saya salah seorang daripada instruktor untuk bakat, dan dalam masa yang sama kita memang duduk dalam pos strategi. Kita banyak develop polisi-polisi yang berkaitan dengan jabatan di bawah kerajaan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak gilap saya punya talent? Kena banyak membaca, macam itulah. Kena banyak membaca, kena banyak berdiskusi, kena banyak rujuk jurnal-jurnal, kajian-kajian yang lalu. Sebab saya ni salah seorang daripada researcher. Dan di Zakat saya salah seorang daripada researcher. Dia memang kita keluarkan banyak artikel-artikel yang berkaitan dengan pembangunan institusi agama. Saya 4 media, saya akan kongsikan dalam 4 media. Selama juga dalam PhD saya pun, saya mengkaji bagaimana menggunakan media untuk meningkatkan keyakinan masyarakat dalam urusan zakat dan sebagainya. Jadi kita menggunakan kepakaran kita. Jangan jadikan kita ni nak berlomba dengan orang lain. Macam saya sebut tadi, kalau Rabi'atul tudung dia cantik, bukan tudung dark blue.
tak semestinya cantik pada muka kita. Sebab kita mungkin kenal dengan kulit warna brown contoh. Jadi kita tak perlu nak bersaing dengan orang lain. Kita hanya bersaing dengan kita, barulah kita boleh capai apa yang kita nak. Kemudian teruskan belajar. Jangan lupa belajar, tak boleh berhenti. Kita nak kena teruskan juga walau macam mana cabaran sekalipun. Kalau kata online ni membosankan, minta maaf, tidak ada benda dalam hidup kita yang tak bosan. Semua bosan. Kita kata belajar ni bosan. Ya, lepas pada kerja, belajar adalah pilihan yang paling awal kalau kita tanya. Nak kerja kan nak belajar? Kita kata nak belajar. Kita kata kahwin ni seronok lah kahwin. Rupanya bila kahwin, alamak dahsyatnya kahwin. Kita kerja, seronoknya kerja. Bila kita kerja, alamak dahsyatnya kerja. Sebab tidak ada perkara yang tak pernah bosan dalam hidup kita, melainkan kita sendiri yang mencipta kegembiraan dan ketidakbosanan dalam kehidupan. Jangan kata, cuba tanya Alif. Alif sudah mula berkacamata tu sejak bila ni? Alif? Pakai spek mata tu bila tu? Dari darjah 3. Darjah 3. Agak-agak bosan nak pakai spek. Bosan juga. Nak tak rasa macam mana orang biasa tak pakai spek, boleh jalan, tak rabun? Tak, Sal. Nak kan? Cuba tanya Wani yang memang tak pakai kacamata. Kadang-kadang teringin dia nak pakai spek. Nak tunjuk pakai bingkai yang besar. Spek besar-besar kan. Lagi-lagi. Kadang-kadang kita rasa nak tu. Tapi itulah yang kita nak kena hadap. Kita nak kena berhadapan dengan diri kita dan kita nak kena berhadapan dengan environment yang mana kita tak boleh nak masuk dalam environment tu. Kita nak kena kuasai diri kita je. Dah kita rabun, pakai spek. Bosan-bosan lah. Tak ada pilihan. Kan? Kita yang tak rabun, tiba-tiba nak pakai spek, nak merosakkan mata. Sebab apa? Tak ada pilihan. Sebab dalam kawalan kita saja, kita tak boleh nak kata, aku nak pakai spek macam Alif kan. Nampak handsome lah Alif. Mesti kalau aku pakai, Wani kata, mesti kalau aku pakai, nampak handsome macam Alif. Tak lah. Tak jadi handsome macam Alif pun. Kan? Kalau bulat macam Rabi Atul lah. Okay. Okay. Seterusnya, yang terakhir, urus masa dengan baik. Kita nak hindarkan diri daripada stres, tapi kita tak berhadapan dengan masa yang baik. Kan? Nampak kan slide yang urus masa ni? Okey. Aku tak bergerak pula. Nak habis lah masanya. Masa nak habis, slide tak bergerak. Masya Allah, stres aku. Kan? Jadi, urus masa dengan baik. Kita kadang-kadang, yalah, kalau kita dah tahu dah, kelas kita pukul 9. Kenapa kita nak bangun tidur pukul 8.45? Lepas tu nak mandi lah, nak qada subuh. Yang kata tak tahu ramai lah kawan-kawan aku dulu. Dahsyat aku. Tu kalau bangun betul juga tu. Kalau tak bangun, jahanam, tak masuk kelas. Urus masalah dengan baik. Yang dah tahu dah kita pakai tudung, satu tudung tu setengah jam. Kenapa kita nak start pukul 8.45? No? Start dah pukul 8 suku pakai tudung. Dan lah kita nak pergi kelas ke nak buka laptop. Masa tu dah nak buka laptop, masa tu dah nak gosok gigi, masa tu dah nak mandi. Macam mana tu? Dalam sekali terbuka video dalam bilik air. Jahanam tu, duk mandi. Oi, mandi gosok gigi sebelah. Oi, teruk. Sebab apa? Sebab pengurusan masa kita. Stres kita. Sebab tu pilihan kita. Kita yang memilih untuk lewat, main-main. No? Boleh Alif? Macam dia pula. Yang kes kita tadi. Okay? Saya tak tahu ya. Okey? Jadi, saya kira stres adalah Pilihan. Stres adalah pilihan. Pilih. Kita yang pilih nak stres atau tidak. Jadi kenapa hidup kita nak stres? Sekiranya kita ada pilihan untuk suka, untuk happy, untuk gembira.
Untuk tak serabut kepala kita ada pilihan. Kita ada pilihan nak minum Pepsi ke, nak minum Coca-Cola ke, nak minum air masak. Kenapa kita nak pilih? Kita haus minum je lah. Pilihannya kita rasa nak minum ais. Orang kata, minum ais masa panas ni bahaya. Bahaya tu hang kot. Orang lain. Kita rasa tubuh kita macam mana. Sakit tak sakit, kita rasa. Jadi, stres itu adalah pilihan. Jangan menyalahkan stres kalau tidak stres. Sebab pilihan masih banyak. Nak bahagia boleh, nak gembira boleh, nak happy boleh, nak tenang boleh. Banyak lagi pilihan yang lain. Kenapa kita nak pilih stres? Bangun pagi lambat. Itu pilihan kita. Sedangkan kita kunci dah alam. Pukul 6.30 nak bangun subuh, nak mandi. Kalau bangun awal tak nak mandi lagi. Itu pilihan kita. Kita yang memilih. Jadi kenapa kita nak menyalahkan stres? Kesian tak stres? Dia pun stres fikir kenapa dia stres? Jadi mudah-mudahan kita dapat pilih pilihan yang betul dalam hidup kita. Bangun pagi, kita memilih untuk memilih masa yang betul. Pilih urus diri yang baik. Kita pilih. Pilihan itu di tangan kita. Allah kata, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kata, dalam surah apa lah saya lupa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kata kat kita, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kita sendiri yang mengubah nasib kita. Jadi Allah bagi pilihan dah kat kita. Kenapa kita nak pilih nak jadi miskin? Kenapa kita nak pilih nak jadi susah? Kenapa kita nak pilih nak hidup dalam keadaan huru-hara? Kenapa kita nak pilih dalam keadaan hidup yang stres? Sedangkan kita ada pilihan. Kita rasa macam tak ada rezeki. Kita buat kek. Kita buat bisnes. Nego. Kita ada peluang, kita ada kaki tangan. Cukup. Buat kerja. Kenapa kita nak stres sedangkan kita boleh urus masa dengan elok? Kita ada pengetahuan yang baik. Pilihan di tangan kita. Tuan-tuan? Pilihan di tangan kita. Jadi pilihlah dengan keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita akan jadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita akan tenang sentiasa. Mudah-mudahan kita akan buat kerja dengan baik, insyaAllah. Jadi saya rasa sampai sini dulu saya punya perkongsian. Kalau ada apa-apa yang berlega dalam kepala nak tanya ke apa ke, boleh PM tepi je lah kot. Kan saya nak bagi kepada laluan kepada urus dia, katanya ada sesi penyerahan hadiah spin tadi. Jadi kita bagi laluan kepada urus dia. Saya sampai sini dulu. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah itu datang daripada kuliah hadis saya. Bolehlah follow FB saya tu, Anak Imazlan. Tengoklah muka-muka yang agak-agak gelap sikit, bulu-bulu muka dia tu betul lah tu, saya lah tu, tidak ada orang lain dah Anak Imazlan macam tu. Okey, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.